Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita PKP yang kedua. PKP hari yang kedua. Betul ke betul? Apa khabar semua pagi ni? Saya doakan korang semua dilimpahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dijaga segala penyakit yang berbahaya sekarang ni, yang kita belum menang. Kes semakin hari semakin meningkat. Semalam Perak pun tinggi juga, dah 300 lebih juga. Itu yang membimbangkan kita. Adakah PKP ni akan berlarutan lagi? Adakah sampai habis tahun ni? Mudah-mudahan kita diberi kesihatan yang sejahtera, jauh segala-gala penyakit tu. Anak-anak bini kita, family kita, mudah-mudahan diberkati. Apa khabar pagi ni? Hari ni, pagi ni saya nak bersembang korang macam biasa. Pagi-pagi ni sarapan minda brainy, stimulasi minda kreatif, membantu anak-anak anda untuk cergas minda, otak yang cerdas, badan yang sihat. Itu kepakaran kita yang kita nak bantu korang bersama dengan Brainy Stimulasi Minda Kreatif. Pagi ni saya nak berkongsi dengan korang berkenaan dengan My Story. My Story. Apa yang korang yang mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal saya. Mungkin kebanyakan memang tak kenal lah saya kan. Kita bukannya artis pun. Betul ke betul tu? Boleh ke boleh ni? Saya nak kongsi dengan korang sikit story-story saya, My Story. Daripada dulu sehinggalah ke tahap sekarang. Kita tengok siapa yang ada boleh nak kongsikan, siapa yang stay dengan saya untuk dengar. Mungkin yang baru nak bergerak pergi kerja, mungkin yang masih work from home, dah start dah PKP semalam, dah hari ni dah start dah kerja di rumah ataupun dari dah semalam lagi. Mungkin mana-mana story yang saya kongsi dengan korang hari ni, mungkin korang pun mungkin macam saya, ataupun mungkin korang lebih, orang kata apa, bernasib baik daripada saya. Gitu. Saya Muhammad Nazri bin Omar. Muhammad Nazri bin Omar yang dilahirkan 16 hari bulan 11 1985. Muda ke tua? Muda lagi kan. Saya dilahir dengan keluarga yang bersederhana, yang susah lah. Hidup saya dulu memang susah. Daripada kecil ni sekolah, yang mungkin mungkin korang pernah masa zaman korang lagi lah. Kalau yang tahun dengan saya ni, mungkin korang bernasib baik. Pergi sekolah pakai baju lawa-lawa, seluar, kasut tak terkoyak kan. Bawa mungkin masa tu kalau kata bawa 50 sen, bawa RM1, memang kaya, memang terbaik lah. Dulu saya hanya bawa 20 sen. Mai dah ni sikit, dah sampai darjah 4, darjah 5, baru up sikit kepada 30 sen, kadang-kadang 50 sen. Itu pun belum tentu. Masa tu makan air sekupang. Masa zaman saya air masih sekupang. Mungkin sebelum tu air 5 sen. Tapi masa zaman saya air sekupang. Nasi 20 sen, cukuplah 30 sen. Betul ke betul? Apabila saya meningkat sekolah sampai sekolah rendah menuju ke sekolah menengah, masih lagi dalam keluarga yang susah. Masih lagi keluarga yang susah. Masih lagi kadang-kadang pakai kasut lama. Kadang-kadang baju tu tak bertukar. Kadang-kadang tahun lepas tu boleh pakai lagi tahun ni. Mungkin lusuh tengah-tengah tahun baru nak beli baru. Mak pak kita bukan orang yang senang. Kita
bekerja kampung. Sekejap ada, sekejap tak ada. Betul ke betul tu? Mungkin kau orang macam tu juga, ataupun kau orang yang lebih baik pada saya. Pakai kasut sekolah terkoyak. Kalau zaman dulu ni, kalau terkoyak tu, belilah plaster. Plaster yang tempek, apa tu, plaster yang tempek yang luka-luka tu. Gitu. Terkoyak di depan, kita bubuh lah plaster tu. Memang top lah. Kita kata kadang-kadang yang tak terkoyak pun waktu tu pun beli plaster tu bubuh. Letak saja, selang buat pangkah lah, macam-macam lah. Dulu kan zaman-zaman apa tu, geng-geng makan sampah lah, geng-geng apa benda lah, kan, kumpulan-kumpulan yang tak apa-apa. Kita pun tampal lah yang tu. Kasut terkoyak, dengan esok hujan pagi, kasut basah, masuk dalam kelas dengan keadaan kasut basah, stokin basah. Memang struggle gila saya dulu. Saya dulu memang susah sangat-sangat. Nak bayar yuran tak ada, nak bayar yuran sekolah tak ada. Tapi dengan keadaan kita, yang saya pegang daripada dulu, daripada saya kecil, adalah kesabaran. Saya sabar. Mak bapak kita kerja biasa-biasa. Buat bendang tak ada. Ambil upah, ada duit, kadang-kadang tak ada. Nak bawa pergi sekolah, 5 kupang pun kira banyak tu. 5 kupang pun kira banyak. 50 sen ni kita kata. Orang Kedah kata 5 kupang. Saya meningkat sampai ke sekolah menengah. Masa sekolah rendah tu, saya tak mampu bayar yuran. Ada kalanya saya dapat RMT. Ada kalanya mai bulan depan saya dah tak dapat RMT. Mai awal pagi tak boleh makan. Bawa 30 sen. Yuran cikgu tolong bayar. Yuran saya. Berapa bulan dia tolong bayar waktu tu. Sehingga dah habis saya darjah 6 UPSR waktu tu. UPSR lagi. Bila struggle macam tu, kita menjadi satu, nak kata tekanan tu, boleh dikatakan tekanan lah. Pembelajaran. Mungkin orang apa, mak bapak kita pun tak pandai, tapi dia hope kat anak kita jadi orang yang pandai. Bila kita dengan struggle, dengan keadaan yang kita susah tu, mungkin kita kurang dapat dedah tentang pendidikan ni, kurang sikit. Kita mungkin waktu tu kita budak, malas sama. Lepas pada UPSR, kita naik tingkatan 1. Masih lagi family saya yang masih lagi susah. Kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Masih lagi. Masa sekolah menengah, form 1, up lah sikit. Up lah kepada RM1 waktu tu. Masa tu dah naik dah. RM1 tu pun kadang-kadang bawa, kadang-kadang tidak. Meminjam-minjam lah. Makanlah dengan kawan. Nasib baiklah ada kawan yang terbaik. Masa tu naik tingkatan 1, ayah bagi RM1. Nasi masa tu dah 7 kupang. Nasi 7 kupang, air 3 kupang, habis RM1. Perjalanan mai sekolah, kadang-kadang orang saya naik basikal. Orang Kedah kata gerek. Saya naik gerek dulu. Kayuh lah. Ada kalanya gerek tak ada, rosak ke apa, saya naik bas. Turun dekat, saya duduk dekat Pekan Sepampak tu, di belah Lostar Kedah. Daripada rumah saya tu, nak keluar ke rumah saya tu, saya berjalan kaki. Kadang-kadang lepas hantar, ayah saya hantar. Kadang-kadang motor tak ada, motor rosak ke apa, berjalan kaki mai ke depan, mai dekat ni. Sebab kampung saya ni di dalam. Sebelum masuk kampung saya tu akan jumpa satu taman dulu. Dah masuklah taman tu, barulah jumpa kampung saya. Saya berjalan sampai ke depan, naik bas. Waktu tu bas dalam 20 sen lah, 2 kupang. Mai pergi ke Pekan Sepampak. Daripada Pekan Sepampak tu naik pula, tunggu pula bas sekolah. Dah 3 kupang, dah 5 kupang kat situ. Tinggal lagi 5 kupang nak makan apa? Masa tu nasi 7 kupang.
Tapi itulah, pergilah. Masa balik sekolah pun sama. Masa balik sekolah, kadang-kadang nak pergi ke Simpang 4 tu pula, kadang-kadang duit tak ada nak ni bayar dah. Simpanlah duit tadi ni, tak makan, jalanlah kaki. Sebab kalau naik tu 2 kupang. Cina Apek tu cah 2 kupang kalau nak naik tu, nak pergi ke Simpang 4 tu. Cah 2 kupang. Lepas tu nak patah balik lagi. Memang susah gila dulu. Daripada saya kecil, mak pak saya pun memang, orang kata apa, masa badan kuat okey lah kan. Masa badan kuat, dia bekerja dulu. Mungkin lah dulu kita kata kalau RM1 tu dah besar dah. RM1 tu dah besar dah. Dah macam dengan 100 lah kita kata. Kalau RM1 dulu tu, ialah kalau kata roti 20 sen, 2 kupang, boleh dapat 5 biji. Sekarang kalau RM1 nak boleh berapa biji? Boleh 3 biji ataupun sebiji kalau gardenia. Betul ke betul? Lepas saya peringkat persekolahan, lepas naik satu tahap, tingkatan 1, tingkatan 2. Masa tu memang family saya memang orang yang susah. Dengan tapi sifatkan kesabaran saya tu, kita habiskan juga pembelajaran. Kita habiskan juga, kita belajar tetap juga. Tapi dalam minds kita ni, aku nak tolong family aku. Macam mana nak tolong family aku? Kita bekerja. Waktu tu saya, masa sekarang, sorry, saya terlupa satu bab. Masa saya sekolah rendah, sekolah menengah, waktu tu duit tak ada, punya nak cari keuangan lebih. Saya kerja dengan abang saya. Abang saya kerja kontrak buat orang kata apa, kalau orang Kedah kata buat kok lah, buat kolah tu, yang bulat tu kan, korang tahu kan, buat kolah tu, ataupun dengan parit U. Kalau korang kadang-kadang jumpa longkang-longkang yang U tu, itulah kerja abang saya dulu. Saya pergi tolong dia. Dulu saya kerja petang, sekolah menengah, sekolah petang. Bila masuk petang, pagi saya pergi kerja dulu dengan abang saya. Pergi buat kontrak dulu. Hitam tu tak berdaya dah memang gelap dah. Buat dulu. Pagi tu pilah bancuh simen apa ni, tuang dalam acuan dia apa semua. Sampai pukul 12, saya lari balik, mandi apa, pergi sekolah. Waktu tu naik basikal waktu tu. Kadang-kadang dia kata kadang-kadang tak ada basikal tu, berjalan kaki tu. Lepas hantar ke depan lah. Ayah saya hantar ke sekolah ke. Antara-antara tu, kira pagi saya akan bekerja dulu untuk mencari duit, untuk menampung persekolahan saya. Sebab kita orang yang susah. Kalau kata lalui liku-liku yang macam-macam tu dah jadi biasa. Tapi dengan kesabaran kita, saya tempuh jalan. Tak apa, nak buat macam mana kan. Apabila saya dah meningkat sekolah, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sampai ke SPM, Alhamdulillah juga saya dapat juga SPM. Habiskan juga walaupun dengan keadaan yang susah. Yang nak makan kadang-kadang tu, mungkin kau orang mungkinlah makan sedap. Dulu ni kalau sekolah ni, kalau lah kita boleh makan nasi lauk ayam tu, kira best lah. Kira hang senang lah. Ataupun boleh minum ayak Milo ni, memang top 10. Kita dekat ayak Milo, sirap kenuri. Itu pun kadang-kadang sebab kita kenal dengan makcik kantin tu, kadang-kadang dapat free macam tu ya. Sekali-sekala apabila saya meningkat tingkatan 1, tingkatan 2, pernah kesusahan saya. Mungkin kau orang tak pernah rasa, mungkin ada yang pernah rasa, yang bernasib macam dengan saya. Makan nasi kadang-kadang lauk tak ada. Makan nasi bubuh gula, bubuh air. Buat air nasi tu makan dengan air. Nasi buah air, buah gula. Kacau. Kan manis macam dengan bubur. Makanlah yang itu. Itulah yang pernah saya lalui. Mungkin kau orang tak pernah lalui macam tu. Mungkin yang ada, yang kita tak tahu nasi-nasi dulu. Dan kadang-kadang tu tak ada. Pergilah tepi-tepi jalan,
Ayah saya dulu arwah dah, ayah saya pun. Arwah ayah saya dulu pergi tepi jalan cari buah betik. Dulu kampung saya barai jalan tu memang banyak buah betik. Orang talam. Tak kisahlah. Kita pergilah ambil, baliklah. Potong-potong-potong buat sayur manis. Untuk makan dengan nasi. Lauk tak ada. Makanlah, rasa juga. Dan ada satu ketika juga, nasi tu kita parut-parut. Kalau kata orang Kedah kata kukuk lah. Kita kukuk kelapa tu, kukuk nyok tu. Dan apa tu, nyok tu lah kita campur dengan nasi tu. Kita kita panaskan atas api, bagi dia macam rasa-rasa garing sikit. Itulah yang saya pernah lalui. Itulah. Mungkin kau orang pernah rasa, mungkin kau orang tak pernah rasa keadaan macam tu. Mungkin kau orang alhamdulillah diberi, orang kata apa, kelebihan, kebaikan sikit. Itulah yang saya lalui. Yang saya lalui apabila sampai sekolah menengah. Sampai sekolah menengah, saya masih susah waktu tu. Di samping lepas saya tingkatan 3, tingkatan 4, saya bersukan. Saya adalah budak silat. Saya main silat di kampung dulu. Apabila saya silat, saya main silat untuk silat olahraga. Sampai peringkat sekolah menengah tu, waktu tingkatan 5 tu, saya dapat anugerah co-curriculum terbaik tempat saya main silat. Itu saja. Kadang-kadang tu kita belajar tak berapa nak pandai. Kita usaha dah, tapi dengan keadaan kita, dengan kesusahan kita tu, tapi orang kata apa, bukan penghalang lah disebabkan susah, tapi salah satu juga. Sebab kita nak benda tu, kita nak capai benda tu, kadang-kadang saya nak beli buku tak mampu, buku latihan tak mampu, nak pergi tuition lagi lah. Itu semua lagi lah. Tapi alhamdulillah saya capai juga untuk mendapatkan SPM. Dapat juga SPM. Sehinggalah saya keluar pada SPM, saya masih bersilat. Saya habis SPM 2001. 2001 saya habis SPM. Saya macam-macam kerja saya buat. Niaga ni memang salah satu. Memang saya daripada kecil memang suka berniaga. Bisnes ni memang saya suka daripada kecil. Tapi orang kata apa, mungkin kurang ilmu dari segi perniagaan. Sebab tu yang kita lambat untuk naik. Apabila saya dah habis sekolah tu, saya bersilat. Saya dapatlah elang waktu tu. Sebelum dapat tu, saya dapat elang 350 waktu tu. 350 yang itulah. Bayar bil, bayar waktu tu dengan naik. Saya dulu memang tak ada kenderaan. Saya tak mampu nak beli motor, nak beli kereta. Waktu tu saya tak mampu. Hanyalah naik motor ayah, arwah ayah saya, motor orang panggil CDI brand lah dulu. Saya naiklah motor tu dengan lesen tak ada masa tu. Struggle lah pergi training. Ibarat training tu ibarat macam kita berbisnes, bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Saya dulu bersilat je sambil minta kerja. Saya minta kerja semua tak dapat. Semua pergi kerja, pergi minta 7E waktu tu. 7E tak dapat. Saya buat permohonan, buat surat. Saya buat surat untuk pohon kerja bank. Bank CIMB semua saya hantar. Tapi biasalah, kita budak kampung yang tak tahu apa ni, kita buat surat secara bodoh-bodoh ni, lampirkan CJ kita. CJ pun orang kata apa, ibarat cukup-cukup makannya. Itulah yang saya buat. Tapi saya redah aja dulu. Itu yang dikatakan kepala otak saya dulu ni. Saya buat je. Pergi sana tak dapat. Pergi minta perangkaan. Waktu tu perangkaan buka pun tak dapat. Naik CDI brand waktu tu. Saya naik CDI brand. Pergi training, balik training. Masih lagi mencari kerja. Isi SPA, isi ni semua tak panggil. Semua dia, saya bersilat je lah. Sehinggalah saya bersilat, saya wakil untuk negeri saya, negeri Kedah, di peringkat Sukma. Itu dah, saya dah mula naik sikit dah. Dah mula dah. Kita daripada kesusahan tu boleh sikit. Bukan kata senang, boleh sikit, boleh mampu beli, tapi tak mewah. Mampu makan waktu tu. Saya bersilat sehingga peringkat kebangsaan.
peringkat daerah, peringkat kebangsaan apa semua, sehingga peringkat Malaysia je belum tercapai. Sebab saya memang family yang susah. Kita nak membantu family, nak membantu mak ayah kita waktu tu memang struggle gila. Waktu saya 2006 arwah saya, ayah saya ada lagi. Sehinggalah saya duk minta kerja, minta pergi sana pergi sini pun tak dapat juga. Saya terus apply masa tu 2005 kalau tak silap saya. Saya apply untuk tentera. Itu yang sebenar-benarnya saya, yang first kali saya apply untuk tentera. Pergilah Temuduga. Masa tu kepala otak dah memang dah pening dah. Kita nak ubah hidup kita, nak ubah hidup family kita, nak agar nak bagi dia orang senang. Sebab kita tak, dia orang dah susah, kita bukan nak susahkan lagi. Saya pergi minta tentera. Dapat tentera Temuduga. Saya dah dapat warrant apa semua untuk pergi ke Ipoh. Waktu tu 2005 kalau tak silap saya. Lepas pada tu saya fikir dah masa-masa, kalau aku tak dapat kerja ni, aku masuk tentera ni, aku akan pergi komando. Saya dah set dah kepala otak ni, memang saya akan kedah. Saya ni suka yang cabaran. Saya suka yang jenis lasak-lasak. Saya tak suka yang jenis lembek-lembek, lemah gemalas. Saya tak boleh. Saya kena yang benda yang lasak. Apabila saya masuk ni tu nak pergi ke Ipoh waktu tu, mak saya kata, hang tak payahlah pi. Kata banyak kerja lain lagi. Tak payahlah makan macam-macam lah kalau pergi komando. Ibu biasa kan. Saya buat keputusan sekali lagi. Saya tolak tentera tu. Saya extend 1 tahun lagi. Kalau tahun 2006, kalau aku tak dapat kerja apa, memang aku pergi tentera. Itu masih lagi kesusahan saya. Masa tu juga sebelum saya dapat kerja ke semua ni, saya duk menjaga dengan arwah ayah saya. Kami menjaga Pulut Udang waktu tu. Sebelum Pulut Udang tu kita menjaga kedai makan. Bila kedai makan orang Melayu biasa, tak boleh lari dah daripada sakit hati, kedengkian tu. Ayat kedengkian tu sentiasa kepada orang-orang Melayu kita ni, jenis ni. Hang maju sikit, hang kena cantai. Itulah. Kalau orang kata kau tak pernah menjaga, kau ni dengan keadaan saya sekarang, silap. Saya dulu daripada kecil memang meniaga. Macam-macam saya meniaga. Macam-macam. Pernah bawa nasi lemak jual di sekolah. Yang paling sedih, hari tu dah order dah semua. Lebih kurang dalam 30 bungkus nasi lemak. Apabila sampai sekolah besok je, bila kita bawa, masa tu arwah ayah saya menjaga nasi lemak juga, duk letak kat kedai orang. Bila saya bawa je, kata kawan-kawan tak jadi ambil. Apa perasaan korang kalau lah ni dah order ni, kita yang susah. Kita alhamdulillah waktu tu 7 kupang nasi lemak, 7 kupang. Masa tu pergi sekolah, orang tak bayar, 5 kupang. Kawan-kawan tak ambil, berlambak-lambak. Tapi sifat sabar je lah. Bagilah ni yang kawan-kawan, sedekah je lah. Yang kawan-kawan lain tak ni ambil. Sehinggalah saya menjaga Pulut Udang dengan arwah ayah saya bulan puasa. Hari-hari kalau pagi tu di pasar pagi, tiap-tiap pagi. Lepas tu bulan puasa memang ke sana ke sini. Yang paling renyahnya, yang paling susahnya Pulut Udang ni apa? Nak cari daun pisang. Pulut tak ada masalah, daun pisang tu yang menjadi kesusahan kita. Apabila saya dah buat dengan arwah ayah saya, masa itulah juga saya menang Sukma Negeri Sembilan. Saya menang Sukma tu lah, dapat duit insentif tu lah. Saya mula pakai kereta. Saya mula beli kereta. Saya bayar muka kereta. Kereta saya kereta Wira sedan. Saya pakai Wira tu. Pergi training. Waktu tu dah mula ni dah. Tapi masih lagi. Sebab kita nak keselesaan family kita. Kita beli tu khas untuk family. Untuk ayah kita.
Waktu tu pun duk buat niaga dengan kenderaan tu. Alhamdulillah. Masa tu, tapi allowance saya tiap-tiap bulan tu khas untuk bayar kereta tu je, makan tak ada. Saya beli kereta tu, bayar muka masa tu, bayar muka 2,500 kalau tak silap saya. Untuk keluarkan wira tu 2,500 untuk ayah saya. Ayah saya lah akan bawa pergi berniaga, pergi ni dengan wira tu. Masa tu saya masih training. Di samping kerja tak dapat, masih training. First sampai saya training ni semua sehinggalah tahun 2006. Sukma di Kedah waktu tu. Masa Sukma di Kedah, ayah saya jatuh sakit. Sebelum sebelum kejohanan tu ayah saya jatuh sakit. Masa itulah saya attend ayah saya di hospital selama seminggu sebelum dia meninggal. Selepas 1 minggu tu dia meninggal atas reba saya lah, orang kata Kedah, atas reba saya. Nafas tak akhir dia tu. Waktu tu saya dalam training. Saya masih lagi training untuk kejohanan Sukma Kedah. Seminggu saya jaga ayah saya, dia mati atas reba saya. Itulah saat yang paling sedih, yang paling saya rasa macam dengan down gila. Saya rasa macam dengan tak ada kekuatan. Kekuatan tu apabila ayah tak ada ni lain. Ayah tak ada ni lain. Itulah kekuatan kita bila ayah tak ada ni lain, sangat-sangat gila. Apabila dia ada dulu, memang dialah penguat. Dia memang orang yang cekal gila. Walaupun susah, dia tetap cari rezeki untuk anak-anak dia. Memang dia cekal gila. Walaupun susah, dia memang tegas dan disiplin orang dia. Dia tak nak anak dia jadi jahat. Dia tak nak anak dia meminta-minta dekat orang, meminjam-minjam dekat orang. Dia tak nak anak dia, dan dia ajar juga sehinggalah sekarang yang saya terapkan, jangan kita menipu orang. Kerjalah dengan ikhlas. Itulah yang terapkan arwah ayah saya daripada dulu sehinggalah dia meninggal atas reba saya. Memang waktu tu saya rasa macam kan, memang down gila. Masa tu saya nak menghadapi Sukma yang besar, Sukma Kedah. Masa tu memang satu efek jugalah. Selepas dia meninggal, saya teruskan kejohanan. Dan kejohanan Sukma tu, dan Sukma tu saya kalah. Saya tak dapat tumpuan. Saya kalah. Saya kalah game yang kedua. Saya kalah. Sukma Kedah lah yang paling, kenangan yang paling pahit bagi saya. Saya tak boleh buat apa. Saya padahal ada training. Kita ada dia jadi buntu. Saya tak boleh, saya kalah waktu tu. Sehinggalah tu ayah saya meninggal. Perniagaan tu pun kita dah tak buat dah. Saya kata kat mak saya, tak payahlah mak. Mak tak payah buat dah. Mak rehat je. Cik akan cari duit. Cik akan usaha, akan untuk senangkan ibu kita, family kita. Semenjak itu, lepas tu saya pun Alhamdulillah 2006 tu juga saya dapat kerja. Saya dapat temuduga. Waktu tu masih struggle, masih mencari-cari. Saya pergi temuduga. Orang lain masa temuduga tu saya dapat government waktu tu. Masa temuduga saya pergi dengan secara orang kata paling lekeh lah pada yang lain. Masa tu saya pakai seluar slab biasalah, baju kemeja tapi bukan long sleeve, short, lengan pendek. Kalau berbeza dengan orang lain, semua pakai necktie, long sleeve, smart. Saya hanya saya berbekalkan CJ saya yang tak seberapa tu, bubuh dalam raga CDI brand saya tu. Seorang lah kita brand kan, pergilah temuduga. Pergi temuduga tu, kita tengok, ya Allah, rasa kedihnya kita, rasa macam aku ni yang paling lekeh lah waktu tu. Paling lekeh lah. Apabila dia paling lekeh tu, Alhamdulillah dengan rezeki Allah. Yang penting tu kesabaran tu.
yang saya amalkan daripada kecil. Memang saya amalkan daripada kecil. Saya ni manusia yang susah untuk meminjam-minjam benda orang. Susah nak pergi minjam duit orang. Susah nak pergi apa benda yang ni, susah saya nak minjam. Dan kesabaran saya tu yang membuatkan yang Allah pandang. Mungkinlah itu yang Allah pandang rezeki saya dapat kerja tu tahun 2006. Dan 2006 juga ayah saya meninggal. Masa tu saya mula bekerja. Apabila saya mula bekerja, kita macam-macam. Bila kerja pun waktu tu allowance, waktu tu gaji 656 waktu tu. Bila 6 kata 656 sebulan, campur-campur allowance ada dalam 800 lebih. Masih kita berjauhan dengan ibu kita waktu tu, mak saya. Kita nak tampung dia orang, kita nak bagi dia orang senang. Sehingga pada tu lah saya macam-macam buat. Saya dulu buat MLM, macam-macam skin cepat kaya. Masa tu kan skin cepat kaya berluasa. Kita buat je dulu demi sebab kita nak ubah hidup kita. Sebab kita duk tengok orang senang. Sebab kita tak boleh beli, kita tak boleh beli apa yang kita nak. Kita tengok orang beli motor, syoknya motor tu. Walaupun waktu tu motor kita kata SS lah waktu tu, masih kita tak mampu nak beli waktu tu. Kita tengok orang beli, syoknya aku nak pakai bila kita dah bekerja, kita teringin tu, tapi tak boleh nak beli, tiada kemampuan. Saya buat macam-macam. Saya buat MLM, saya buat skin cepat kaya, kena tipu dekat berapa belas ribu, 20,000, 50,000 juga. Masih tak seri masa tu. Saya masih buat untuk sebab kita nak ubahkan hidup kita. Nak ubahkan, buat taklah kita kena. Saya pernah gaji saya, sehinggalah saya buat loan lah, buat apa semua, sehinggalah tinggal RM60. RM60 selepas tolak rumah sewa dengan kereta. Waktu tu kereta tak habis bayar lagi, sampai orang nak main tarik di rumah. Masa tu kereta tak habis bayar lagi. Selepas tolak sewa dengan RM60, nak makan apa RM60? Tapi saya tak meminjam kat orang. Itulah style saya, itulah yang saya pegang. Tak pinjam kat orang. Saya tak pinjam kat orang. Saya sabar, slow, sabar. Nasib baik masa tu saya kerja ada OT juga, buat OT juga. Tunggu OT tu barulah kita beli barang rumah sikit. Itu sehinggalah sikit-sikit. Lepas tu saya dah lah kena tipu apa semua dah ni. Saya bertekad, saya takkan buat apa-apa dah. Bisnes MLM ke, skin cepat kaya ke, yang bodoh tu. Saya dah tekad. Moga Allah tetapkan hati saya, sehinggalah kedudukan saya sekarang. Saya buat bisnes sendiri. Barulah kita nampak duit tu datang. Apabila dengan kesabaran tu, sedikit-sedikit gaji saya naik, sikit-sikit saya tak buat dah. Loan kan, nak buat MLM apa semua saya tak buat dah. Sehinggalah saya buat. Bila saya berkahwin, isteri saya, kami decide untuk buat satu bisnes. Sebab isteri saya dah ada klinik, alhamdulillah. Itulah saya decide kan, kita keluar satu formula tu dah lama. Dah kita waktu tu kita dah buat lama dah. Waktu tu kita decide untuk kita daftar KKL untuk kelulusan apa semua. Alhamdulillah, daripada situlah yang saya tekad, kalau kita menjaga duit kita akan dapat sendiri. Baru kita rasa puas hati, baru kita rasa inilah yang sebenarnya rezeki aku untuk dikongsi dengan orang. Dulu ni nak cari je kita, sebab kita susah. Kita nak beli yang tu tak mampu, beli yang ni tak mampu. Kita struggle gila waktu tu, menjaga macam-macam, tak naik-naik. Masa tu nak bagi kat mak ayah, waktu tu lagilah ayah dah meninggal, nak bagi kat mak sebulan RM50 pun, ya Allah, susah. Nak bagi kat ibu kita sebulan RM50 pun, ya Allah. Lepas tu saya dah buat ni, saya nak bantu orang di luar sana. Alhamdulillah lah, dengan keadaan saya sekarang, dengan situasi saya sekarang, Allah dah bagi, Allah dah limpahkan rezeki macam ni untuk kongsi dengan korang-korang yang di luar sana. Inilah bisnes saya sekarang. Saya lah founder dengan isteri saya. Founder.
Sehinggalah sekarang apabila kami buat satu produk formula ni untuk bantu anak-anak di luar sana untuk menjadi anak-anak yang lebih fokus, lebih sihat minda, otak yang cerdas, membantu merawat saraf-saraf sel-sel otak dia tu semakin menjadi mengembang, menjadi lebih sihat untuk backup, untuk menerima ilmu-ilmu pelajaran yang diorang pelajari, untuk mudah mengingatkan, mudah menjawab soalan, untuk berjaya, untuk pengiraan matematik, untuk diorang lebih grow, untuk keyakinan diorang, untuk memudahkan diorang yakin pada diri, tidak gemuruh, menghilangkan rasa lesu. Susah nak bangun pagi apa. Itulah yang kita nak bantu. Sehinggalah saya sekarang alhamdulillah dengan rezeki yang Allah tu ni kan, dari perjalanan saya daripada awal memang susah gila. Sehinggalah saya sekolah rendah, daripada sekolah rendah naik ke sekolah menengah pun masih susah. Sehinggalah saya dapat kerja pun untuk kita nak capai ke untuk kesenangan family kita pun masih susah. Kita tak ni macam-macam buat. Sehinggalah duit gaji tinggal RM60. Nak makan apa RM60? Kalau sekarang RM60 pergi pasar malam je. Betul ke betul? Itulah kisah perjalanan saya sehinggalah saya nak naik ke tahap sekarang. Kadang-kadang orang kata kat saya, hang ni macam kaya, hang ni kaya. Saya aminkan saja sebab dia orang tak tahu. Kadang-kadang dia orang kata kita belagak. InsyaAllah saya mendoakan juga, saya memohon juga, moga Allah tetapkan hati saya ni sama saya seperti dulu, seperti yang orang kata yang happy selalu, yang orang kata apa, mudah mesra dengan orang, yang tidak belagak. Walaupun saya senang ke tahap sekarang, walaupun saya ke peringkat ke tahap sekarang ni, bukan kata kaya ni, kira senang sikit daripada dulu. Boleh makan, boleh berjalan. Maksudnya orang nak apa kita boleh beli. Bukan kita perlu kaya, tapi kita kekayaan tu kita ada juga simpanan sikit. Kalau tidak sebelum ni tak ada simpanan langsung. Adalah 200 hilang, 200 tabung haji hilang, tak ada nak cecah ribu. Itulah yang struggle-nya saya dulu, kesusahan saya dulu. Sehinggalah peringkat sekarang. Sebab itulah apabila saya kahwin, saya dengan isteri kita nak bantu orang di luar sana untuk menambah pendapatan, untuk mengubah hidup mereka. Janganlah kita, saya fikir kan, dalam diri saya ni, saya fikir saya tak nak anak-anak saya susah macam saya. Sebab sekarang ni susah dulu lain, susah sekarang lain. Susah dulu boleh lagi hang makan sayur-sayur kampung, hang masih lagi kalau hang duduk di kampung. Susah zaman sekarang, memang anak kita akan ketinggalan segalanya dengan zaman teknologi sekarang ni. Tambah sekarang tahun 2021, kalau kita lambat, kalau kita masih menunggu-nunggu, anak kita kata akan tak dapat belajar dengan sempurna. Anak kita akan jadi bodoh untuk perkembangan, orang kata perkembangan semasa. Dengan teknologi semasa ni, memang anak-anak kita akan ketinggalan kalau kita tak ubah diri kita sekarang. Macam yang saya cerita daripada awal tadi, hidup saya yang daripada awal tu, kita tak nak. Dulu saya makan nasi dengan nyok, makan nasi dengan air buh gula. Saya tak nak anak saya macam tu. Sebab itulah saya akan ubah. Saya kuatkan semangat saya untuk ubahkan hidup saya yang dulu tu, yang tak ada apa-apa, hanya berjalan kaki, CDI brand, arwah punya. Masa tu saya tak ada apa-apa. Ibaratnya saya ni macam orang tak mau kawan dengan saya, sebab saya tak ada apa-apa. Harta lagi lah. Masa budak-budak pergi pun menumpang orang lah, naik basikal. Orang dah naik motor pergi sekolah, kita masih naik basikal, naik gerek. Siapa nak kawan dengan kita waktu tu? Saya tak nak. Apabila kisah saya ni, daripada budak tu dah, orang kata apa, struggle gila-gila untuk mengubah hidup. Untuk kita kata kita ni orang kampung lah, yang susah dapat maklumat daripada luar. Mungkin orang mungkin orang tahu
ada keadaan macam saya tak katanya semua. Mungkin ada yang susah macam saya, yang makan nasi lauk tak ada, yang makan nasi saja. Ada, tetapi mungkin banyak yang senang, yang mungkin kebaikan sikit yang Allah berikan kepada dia orang berbanding dengan saya. Sebab tu saya share petang ni. Saya share pagi ni sarapan minda berani untuk korang bertindak daripada sekarang, untuk janganlah anak-anak kita ni jadi macam kita dulu. Itulah yang saya amalkan. Yang penting yang kita pegang lah, yang kita tengok, yang penting hati kita kena suci. Hati kita suci, kesabaran kita dan ikhlas kita untuk membantu orang. Saya amalkan daripada dulu, daripada kecil. Sifat-sifat yang arwah ayah saya terap juga adalah keikhlasan. Kalau kita ikhlas dengan orang, Allah akan tambah lagi keikhlasan kita tu, tambah lagi rezeki kita. Sebab saya dulu memang salah satunya susah nak meminjam kat orang, susah nak berhutang-hutang dekat orang. Walaupun saya tak ada duit macam mana pun, saya ni orang yang jenis susah nak meminjam-minjam dekat orang. Itu bukan style saya. Dan adalah kesabaran. Kesabaran tu lah yang Allah akan tengok. Yang saya tengok titik-titik perjalanan saya daripada awal dulu sehinggalah sekarang adalah kesabaran yang saya pegang. Sebab kalau ikut keputusan saya untuk dapatkan kerja saya sekarang ni adalah tak layak. Saya boleh cakap tak layak. Tetapi dengan takdir Allah yang dah dituliskan di Lauh Mahfuz, engkau dapat kerja ni. Saya pergi dengan pakaian yang lengan pendek, orang lain semua terduga, semua pakai long sleeve dengan necktie. Waktu tu saya hanya membekalkan masuk dalam bilik tu, bawa CJ saya yang tak seberapa ni, yang hina sungguh ni. Saya bawa tu dengan keadaan tak ada tie apa, tapi dengan rezeki tu ya Allah tetapkan, dah tertulis tu. Dengan kesabaran kita masa tu, Allah dah dorongkan, pemudahkan perjalanan kita. Allah bagi sesuatu yang terbaik sehinggalah sekarang. Dan dia pemudahkan juga itu untuk kita buat bisnes sekarang, untuk bantu dan kongsi rezeki yang dia datang, yang dia bagi kita. Itu yang saya terapkan, yang saya jaga sekarang. Sehingga sekarang saya jaga adalah tak menyombong. Tak, siapa pun yang berdepan dengan kita, inilah sifat saya. Saya harap inilah saya, Nazri Omar. Yang page saya Nazri World. Yang saya cerita Nazri World adalah saya target untuk world, untuk membantu lebih orang, bukan takat di Malaysia saja. Saya target world punya, untuk membantu. Saya harap orang kata apa, dengan adanya produk ni untuk membantu orang-orang di luar sana ni. Itulah sifat saya, sifat kesabaran yang Allah bagi kat kita, yang itulah yang besar yang saya nampak sehinggalah di tahap sekarang. Sebab itulah anak-anak saya tak mau anak-anak saya macam dulu, macam saya susah dulu. Pergi sekolah tak boleh bawa duit. Tambah sekarang kalau bawa RM1 tak ada apa sekarang. Pergi sekolah bawa RM1 tak ada apa. Nasi pun RM1.50 sekarang ni. Anak saya pergi sekolah nasi berapa? Nasi lemak RM1.50. Nasi ayam RM2.50. Saya tak mau. Adakah kita dulu bawa 5 kupang, bawa 3 kupang. Ayak sekupang zaman saya tahun 85. Saya lahir tahun 85. Masa saya sekolah masih lagi jumpa ayak sekupang. Sekarang mana ada ayak sekupang dah. Ayak pun 5 kupang. Betul ke betul ni? Mungkin korang dah ada anak, korang pun mungkin ada yang sekolah rendah, mungkin yang ada yang sekolah swasta. Boleh kita tahu yang orang kata dengan keadaan ekonomi pula sekarang ni, bukan ada benda tu yang murah. Kita tak mahu anak-anak kita tak mahu dia orang tu merasa. Tapi kita jangan kita melambakkan kemewahan kepada dia orang. Menyatakan kita kena cerita, inilah ayah dulu, inilah mama dulu, ibu dulu macam ni lah. Kita kena terapkan juga dia orang tu kepada fikiran yang positif, agar dia orang tahu, oh ini kesusahan ibu aku, ini kesusahan mama aku, ayah aku. Inilah ayah buat dulu. Jangan kau orang ni, kita terapkan apa yang kita buat tu, yang baik itu kita terapkan kat dia orang. Yang penting kesabaran. Kita tak mahu anak kita, adakah kau orang nak lagi? Anak sekarang kalau kata makan nasi saja dengan nyok ataupun dengan
bubuh gula. Taubat tak tahu. Taubat tak tahu. Saya dulu buah nasi, buah ayam, buah gula. Jadilah nasi gula. Sebab manis, bolehlah telan. Terima kasih Khalifah Husni. Betul tu. Kalau zaman saya dulu makan nasi, kalau ni nak bagi sedap sikit, buah nyok, kacau atas api. Ginilah masak tu, bagi keruk-keruk sikit tu, makan. Itulah. Mungkin anak-anak sekarang tak jumpa dah yang tu. Kalau kita cakap tu, dia orang rasa pelik. Itu yang kita tak mau. Sekarang ni tambah makanan macam-macam di luar tu. Dan kita juga kena jaga juga kesihatan, kan? Anak-anak kita buat dia orang minda, anak-anak kita ni pun kena jaga juga. Itulah yang hidup saya daripada dulu sehinggalah sekarang amat berbeza. Amat saya syukur yang mana Allah bagi kat saya sehingga sekarang dengan isteri saya ni. Memang saya amat-amat bersyukur. Kadang-kadang orang kata apa, rasa tu pun kadang-kadang kita terlalai juga. Kadang-kadang kita terlalai. Kita sifat baru, kita manusia biasa, kadang-kadang kita terlalai. Tapi kita akan nasihatkan pada kawan-kawan dan diri kita juga, agar orang kata apa, menjadi orang yang salah satunya patuh kepada perintah Allah. Itu yang paling utama. Kita perlulah berdoa. Jangan kita tinggal solat, berdoa dan usaha. Kalau kita doa saja, tak usaha, apa benda pun tak jadi. Sama juga dengan anak kita. Kalau kita dah bagi pemakanan untuk minda, kita kata untuk kuatkan minda mereka, makan je ubat minda, tapi duduk saja, tak baca buku apa semua, macam mana nak berjaya? Esok nak periksa, hari ni baru nak pergi cari ayat penawar, barulah hegeh-hegeh nak baca buku malam ni, macam mana besok nak jawab periksa? Mungkin kau orang ada story-story, mungkin kau orang pun struggle, mungkin kau orang pun susah, kesusahan kau orang tu yang mungkin saya tak tahu kan. Mungkin kau orang boleh kongsi ke apa. Itulah kehidupan kita dulu. Kita kena ubahlah daripada dulu menjadi orang yang sekarang. Zaman 2020 dah. Kenapa kita masih nak duduk di lingkungan kesusahan lagi? Kita perlu buat sesuatu. Betul ke betul ni? Kita perlu buat sesuatu. Kita jangan menyalahkan takdir. Allah dah bagi. Kita jangan menyalahkan takdir. Bila kita menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain, itulah yang membuatkan diri kita tidak berubah selama-lamanya. Duduk ke tahap tu. Kita kata, ibarat kita kata berbatahan, orang tua ni kalau mai umur 50-an, kalau tak berubah perangai sampai kesut. Itu ayat orang Kedah kata, sampai kesut tak berubah dah. Sebab itulah kita nak berubah ni, kepada yang tak baik, kepada yang baik, kepada yang susah, kepada yang tak susah, perlulah bertindak daripada segera. Kalau kita kata orang tua tu perangai teruk ke, kita kata kan, yang tak berubah, katalah tak semayang ke tak ni, itu contoh, dia tak akan berubah sampai ke bila dah. Kalau mai umur 50 tu dia tak berubah sampai kesut. Orang Kedah kata tak berubah sampai kesut. Duduklah perangai tu sampai ke ni. Itulah. Janganlah kita pandanglah family kita, kita pandanglah anak-anak kita, kenapa aku nak berjaya? Kenapa aku nak berjaya? Demi family kita. Dan yang paling penting adalah aku nak mengeluarkan zakat. Aku nak bagi rezeki aku, nak kongsikan rezeki aku dengan orang lain. Jangan kita rasa kita nak kaya tapi kita lupa di jalan-jalan Allah ni untuk membantu. Mungkin di luar sana ramai lagi yang orang kata apa, ramai anak-anak yatim, ramai lagi orang yang susah yang kita tidak tahu, yang sehinggalah boleh masuk TV bersamamu. Kalau ikutnya lah bersamamu tu, rakyat kita, orang-orang yang banyak duit, kenapalah tak boleh ni? Mungkin kita tak nak jadi macam tu. Sebab tu kita setiap kali berdoa, yang paling penting bila kita berdoa, kita hadiahkan kepada diri kita juga. Jangan lupa tu. Aku hadiahkan Fatihah ni kepada Nabi Muhammad, sahabat Nabi, keluarga Nabi, Nabi Adam, Nabi Khidir, Nabi Ibrahim. Yang saya selalu ni Nabi Khidir, Nabi Ibrahim.
Dan semua nabi-nabi, wali-wali Allah, muslimi muslimat yang hidup ataupun yang mati, kepada keluarga kita, anak bini kita, dan diri kita sendiri. Itu yang setiap saya solat, saya akan berdoa. Kita kena hadiah juga kepada diri saya ni, kepada diri kita ni. Diri kita yang asal ni kita kena hadiah juga, menjadikan kita hargai diri kita ni. Jangan kita tak hargai diri kita. Itu yang saya amalkan lah. Yang saya amalkan. Mungkin korang cara korang kan. Bukannya saya nak cakap tu saya ustaz ke apa, saya pun tak pandai. Tapi itulah yang setiap hari, setiap kali saya amalkan. Hadiah pada diri sendiri. Itulah. Jadi kita berbalik kepada kehidupan ni, kita berubahlah demi anak-anak kita. Janganlah kita abaikan anak kita susah macam kita zaman dulu. Zaman sekarang 2021, banyak orang kata apa, anak kita nak kita terapkan anak kita dalam pelajaran. Kalau kita kata zaman sekarang, kalau anak kita tak tuition, kalau anak kita lambat je bertindak untuk mengejar pendidikan, kejar ni, memang anak kita akan ketinggalan. Ibaratlah kita berbisnes. Zaman sekarang orang berbisnes 100% dalam Facebook, hanya secara online, bukan lagi offline. Kita perlu berubah juga, bertindak juga. Kalau kita masih lagi di tahap yang lama untuk offline, memang kita ketinggalan. Bukan tak ada, tapi lambat. Sama pula sekarang PKP, kita tak tahu berluasa sampai bila. Betul ke betul ni? Sampai bila nak berluasa benda ni? Dengan kejadian Allah yang bagi ni, cuma yang kita penting sabar dan usaha. Mungkin ada kebaikan dia yang kita tak tahu. Contoh macam saya lah kan. Yang saya ni ya Allah, apabila Allah datang ke sesuatu penyakit tu, yang untuk kebaikan yang sepulih saya nampak kan. Mungkin kalau katalah benda ni tak main, mungkin duit tu kita akan pergi melancong. Betul ke betul? Hujung tahun standard, hujung tahun kita pergi bercuti, Langkawi ke. Mungkin kalau sebelum ni boleh pergi overseas, luar negara, mungkin hujung tahun kita akan melancong, naik belon. Pergilah Indon ke, Bali ke, Bandung ke. Betul ke betul ni? Apabila Allah dah jadikan satu tu, jangan kita anggap di sebelah negatif. Apa benda pun, kalau kita pusing kepala kepada negatif, memang semuanya tak baik. Betul ke betul? Kalau kita fikir kepada positif, benda tu akan jadi manfaat kepada kita. Yang saya boleh ni kan, apabila Allah jadikan benda-benda ni untuk satu lagi kesedaran, dan satu lagi untuk kita simpan duit. Alhamdulillah, tahun 2020 hutang yang kami ni, hutang isteri saya, hutang kereta, alhamdulillah settle. Kita bayar cash. Alhamdulillah, itu yang dikatakan kejadian. Yang kita katakan bersyukur sangat-sangat. Sesuatu kejadian yang terjadi, sesuatu perkara yang terjadi tu ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Itu yang memang amat-amat inilah, bersyukur gila-gila. Memang bersyukur sangat. Itulah yang Allah bagi tu, yang saya nampak. Alhamdulillah. Bila mai tahun 2021 ni, lagilah kita nak menyimpan, lagilah yang kita nak. Tambah pula ni PKP lagi, tak boleh melancong mana, tak boleh pergi tidur hotel mana. Macam ni lah untuk menyimpan duit kita tu. Betul ke betul? Boleh. Korang dengar ke tak ni? Terus dia makan macam biasa pupuk. Okey, sekian itulah perkongsian saya pada hari ini. Mungkin yang mana yang terlepas, yang mana yang belum tengok ni, yang mana yang tengok nanti, harap orang boleh kongsi. Inilah saya, Muhammad Nazri bin Omar, yang berumur 35 tahun, berasal daripada Kedah, yang mengeluarkan produk
Branding stimulasi minda kreatif untuk minda anak-anak kita agar lebih berjaya, agar lebih fokus dalam pelajaran. Inilah yang kita amalkan, yang kita nak bantu sungguh-sungguh. Di tahun 2021 ni melahirkan 10,000 anak-anak yang cemerlang, terbilang, yang hebat minda dia untuk menuju wawasan yang ke depan. Sekian sarapan minda daripada Nazri World. Sarapan branding, minda branding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.